Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sama saya Ismail Dadik bin Said Mursahimi dalam program Spotlight at Library. Satu buku, 1000 cerita, satu perkongsian, sejuta inspirasi. Baiklah, bersama saya seorang tetamu yang istimewa. Kita akan mintalah tetamu istimewa kita ni memberi perkenalan diri untuk penonton kita pada hari ini. Baiklah. Waalaikumsalam. Terima kasih Syed. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Nama saya Dr. Muhammad Nur Aman bin Anwar. Saya merupakan seorang pegawai perubatan di Unit Perubatan Kesihatan, Pekerjaan dan Persekitaran Hospital Rehabilitasi Ceras. Baiklah, sekarang ni kita tengoklah pilihan buku Dr. Aman ya. Sangat sebagai saya macam tajuk dia macam bahayalah, Atomic Habits. Jadi soalan pertama saya pada doktor lah, buku ni maknanya apa doktor? Basically, Atomic Habits kat sini, atom ni ialah kecil. Maksudnya habit-habit kecil yang memberi impact lah dalam kehidupan seharian. Kalau ingat chemistry dulu, belajar chemistry, korang chemistry ke kimia? Saya ada belajar, saya dulu ada belajar chemistry. Atom, ingat tak? Atom is zarah kecil. Okay? Atom is the fundamental of every matter that creates life. So, dia sangat kecil dan dia bila dia bergabung, dia membentuk partikel dan memberi fungsi lah dekat apa-apa kehidupan. Kira atomik ni lah benda kecil tapi penting. Betul. So bila kita gabungkan atomic habit, maksudnya habit-habit kecil yang kita buat secara rutin hari-hari dan akan memberi impact dalam hidup kita. Faham. Jadi buku ni mengenai self-help lah. Betul. Membantu diri. Dia self-help, dia satu buku motivasi, tapi dia bukanlah just macam dry motivation je. Dia practical way. Dia ajar kita macam mana kita nak jadikan satu rutin kita tu daripada tabiat-tabiat kecil menjadi kita punya identiti diri, and also hopefully kita akan jadi berjaya lah, insyaAllah. Jadi macam mana doktor jumpa buku ni? Doktor beli, orang bagi ke macam mana? Okay, interesting story. Interesting story. Basically, saya adalah birthday orang, and then saya nak belikan dia hadiah. So saya fikir macam apa hadiah yang maybe ada macam berguna lah. Tak naklah bagi macam benda-benda macam keychain ke teddy bear ke apa. So saya nak belikan lah buku. So bila saya pergi kedai buku tu, buku tu macam on sale lah. Okay. So saya tengok buku ni, saya baca dia punya belakang, author dia James Clear cerita sikit kat belakang buku tu, and saya macam berminat. So dengan harga dia yang lebih berbaloi untuk beli dua, so saya belilah satu untuk saya juga. Asalnya nak beli satu hadiah, tapi jadi macam baca sinopsis, macam berguna untuk kita. Betul. Beli satu untuk diri kita. Present to self lah. Betul. And also at least bila ada dua buku, satu bagi dia, satu ada pada saya. Bila dah habis baca, kita buka lah pula. Wow. Okay, baik doktor, soalan seterusnya. Okay, kalau macam orang kita lah, Gen Z, saya sedok tu pun Gen Z kot, macam saya lah kan. Kadang kita suka buku-buku novel. Kan, buku novel ni. Lepas tu benda yang buatkan mereka rasa macam, nak baca lagi lah. Ialah apa jadi kat watak-watak dalam buku novel tu. Tapi untuk buku macam self-help ni, dah English, Atomic Habits. Lepas tu saya rasa macam tebal juga buku ni. Jadi apa yang buatkan doktor rasa macam, best lah buku ni, nak habiskan lah, nak the next chapter. I see. Okay, Syed. Disclaimer, saya bukan Gen Z. Nampak Gen Z. So, apa yang buat saya stick to this book and nak baca lagi? Tu soalannya kan. Basically, waktu first chapter saya dah macam hook dah dekat book ni. Sebab satu, bahasa dia mudah lah. Even though it's in English, but it's a basic English lah. Maybe author dia, James Clear ni, dia buat buku ni supaya orang faham. And dia sangat praktikal. So dalam buku tu dia cakap basically apa dia cakap? Dia cakap maybe lah kita ni selalu terlalu fokus kepada goal kita. Goal kita mestilah besar kan. Betul. Itulah kita nak capai. Our objective of life. Betul. And bila kita set satu goal, mesti something yang so huge. Okay. At some point, James Clear ni emphasize yang bila kita terlalu fokus kepada goal kita tu, bila lambat sampai ke goal kita tu, kita give up. Faham? Sedangkan sebenarnya
kita kena buat this atomic habits ni hari-hari. Dia konsep dia sikit-sikit lama-lama jadi bukit lah. Dia buat kita macam focus on small things every day. Pada masa yang sama, goal itu ialah kita punya direction. Tapi harian kita ni, kita buat satu rutin yang menambah baik diri kita. Every day 1% improvement. So bila dia compound over time, kita akan menujulah kita punya goal tu. Jadi macam target buku ni ialah jangan kepada goal saja. Betul. Sebab bila kita tak capai goal tu, kita rasa down. Betul. Macam alamak, exam kurang. Saya macam susah lah nak belajar, alamak sekian-sekian ni. Jadi Betul. apa yang dia tekankan ialah habit diri sendiri. Habit kecil. Habit kecil. Habit kecil itu yang you kena sentiasa 1% better every day. Exactly. Macam istiqamah lah kan. Okay, faham? So saya macam bila baca tu, saya rasa macam boleh ni. Maksudnya kalau kita buat hari-hari, kita konsisten lah. Istiqamah, Syed. So kita, as long as kita tahu kita ke arah goal kita tu, walaupun sekecil mana kita buat tu, kita show up, for example, then kita on the right track lah. Okay. Bagus pun. Okay, Doktor, kita akan ke soalan yang mendalam sikit. Okay. Soalan mendalam. Tak dalam mana pun. Okay, kita kalau baca buku, kita nak pastikan buku tu memberi impak. Dia macam, I read something dan saya belajar dari buku tu. Jadi untuk buku Atomic Habit ni lah yang Doktor baca, adakah buku ni memberi impak yang besar ataupun sekadar Doktor baca ni, baca je just nak sekadar masa lapang, ataupun memang buku ni memang memberi impak pada Doktor? Okay, menjawab baca buku ni untuk mengisi masa lapang, yes, betul. To be very honest, memang saya baca buku ni waktu saya free je. And kebetulan hari tu saya ada cuti panjang sikit, so memang saya habiskanlah buku ni. Pasal memberi impact, pendapat peribadi saya lah, memang ada. Sebab buku ni somehow, from buku ni saya, bila ayat dia tu selalu macam, bila saya baca saya macam betul juga. Baca je betul juga. Jadi buku ni bukan ngomong kosong lah orang kata. Bukan. Buku ni memang ada makna. Dia kena orang lain. Betul, kena. Buku ni kena. So contoh lah, saya bagi contoh. Contoh pada saya lah, kat saya sendiri. For example, dulu saya nak belajar, saya nak bercakap bahasa Cina. Okay? Saya nak sangat. Nak cuba sikit ke penonton? Nanti kena kecam pula. Okay. So basically, bila saya nak cakap bahasa Cina ni, saya belajarlah bahasa Mandarin. And of course at some point, saya rasa macam saya tak improve pun. Okay, faham. Saya tak tahulah orang lain yang belajar macam mana. Maybe saya je yang lembab sikit ke apa. Lain orang lain sikit kot, Doktor. Betul, lain orang lain. And nak belajar benda baru pula tu. Benda baru. So kita rasa give up. So dalam buku ni, dia ada sentuh pasal tu. Once kita terlalu mengejar, kita nak contoh, nak belajar, nak tahu cakap Chinese ni, kita terlupa yang maybe kita better daripada orang yang belum start pun. Belum start belajar pun. Dia ajar kita untuk make it easy. Contohnya, satu hari satu vocab baru je. Jangan satu hari 10 vocab. Satu hari satu. So mula-mula tu of course lah kita rasa macam sikitnya kita tak kerti cakap. So okay, dari segi belajar bahasa ni, it's about vocab lah. The more vocab we have, the more fluent lah basically kita dapat cakap bahasa tersebut. Untuk Mandarin itself, dia ada dia punya intonasi pula. Saya pernah belajar sikit. Tapi sebab saya tak baca boleh buku demo ni, sebab saya tak ada buku ni, saya macam stop sekejap. So buku ni basically dia cakap setiap bina sistem. So saya punya sistem untuk belajar bahasa, satu hari satu vocab. So, of course lah, satu hari ada 24 jam kot. Pagi-pagi kita buka buku tu, contoh perkataan apa contohnya sure tu bercakap. So siang kita tengok perkataan tu, sepanjang hari kita somehow repeat, malam kita dah tahu sure tu bercakap. So
selepas seminggu kita dah boleh cakap the full sentence bila kita dah ada semua Dah word. tujuh perkataan. Dia complete one sentence kan. So kita dah boleh cakap 我可以说一点 macam tu. So macam kita dah boleh lengkap satu ayat dalam seminggu. So kadang-kadang kita ni terlalu cakap kita macam nak cakap Chinese, nak cakap Mandarin, nak cakap bahasa ni, nak cakap bahasa tu. Tapi kita tak ada that system atau motivation. Yang buku ni yang ajar lah. Betul, kita quit. Terus kita give up. Sayang lah kan. Sayang. So kalau menjawab soalan Syed tadi, adakah buku ini memberi impact? Definitely lah. Itu satu contoh lah. Contoh saya rasa just satu contoh daripada 1000 benda lain yang saya, benda baru yang saya dah. Okay, banyak lah contoh dia. Okay, Dr. Soalan terakhir lah saya rasa. Dah last ke? Dah last dah. Okay. Untuk segmen kita Spotlight at Library pada hari ni, siapa yang patut baca buku ni dan kenapa mereka patut baca? Segi dia macam orang kena tahu lah macam kenapa nak kena baca buku ni kan? So macam saya nak orang yang pernah baca bagi tahu pada penonton kenapa. Siapa siapa dan kenapa? Adakah kanak-kanak ke, sekolah ke, tengah bekerja ke? Okay, kalau tanya saya lah, saya rasa semua orang kena baca buku ni. Semua orang yang boleh membaca, please lah baca buku ni sebab dia sangat bagus, easy to digest and also sangat praktikal. Bila baca buku ni, korang boleh je terus praktikkan. Lagi kenapa? Kenapa patut baca buku ni? Basically kenapa buku ni dia somehow ajar kita macam mana habit kecil boleh membawa perubahan besar dalam kehidupan harian. Kita ni kalau kita tengok dekat social media lah kan, kita tengok kejayaan orang, kita terus rasa macam nak jadi dia orang. Tapi kita somehow stuck berada dekat kita punya circle yang terhad dan juga kita punya level yang sama je. Little that we know, apa yang ditunjukkan dekat social media ialah hasil daripada dia orang punya struggle sebelum ni. Dia orang punya tiny habits yang dia orang dah buat selama kita pun tak tahu berapa lama. So bila kita terlalu macam terpengaruh dengan kejayaan orang lain ni, kita compare dengan diri kita, kita akan rasa macam sedih, give up and far to reach kita punya goal-goal tu. Sebab itulah yang dalam buku tu cakap. So macam dia berjaya. Nak berjaya contoh buka perniagaan. Dia rasa nak buka perniagaan. Betul. Terus buka perniagaan. And then bila slow sikit business, terus give up. Faham? Sebab dia nampak yang indah-indah saja. Betul. So buku ni somehow dia ajar kita go step by step. Macam mana habit-habit kecil ni boleh membawa kepada perubahan yang lebih besar over time. So bagi saya lah, semua orang wajar untuk baca buku ni. Share lah duit nak beli buku ni ataupun pinjam siapa-siapa nak pinjam saya boleh PM tepi lah sebab saya pun dah habis baca dah. Alhamdulillah. Boleh pinjam. Boleh pinjam. Nombor tertera di bawah. Tak ada. Okay, nampaknya kita sudah sampai ke penghujungnya. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Dr. Aman kerana sudi luangkan masa kan. Terima kasih sudi Syed. berada di depan kamera. Bukan ramai orang boleh bercakap depan kamera ni pun kan. Saya biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Okey, saya rasa okey. Nanti kalau penonton rasa macam Dr. Aman okey, tag like, share video ni pada orang ramai supaya dapat manfaat yang sama. Jadi untuk akhiri segmen kita pada hari ini iaitu Spotlight at Library, satu buku, sejuta inspirasi. Terima kasih.